Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Farid Aiman Ismail, pemegang kad metrik bernombor D20191088804. Saya merupakan pelajar semester 2 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan kepujian. Video pembentangan pada hari ini merupakan tugasan final assessment saya, iaitu SNH 3182 Penghayatan Etika dan Peradaban. Video ini ditujukan kepada pensyarah kumpulan kuliah AG, iaitu Cik Nur Karir Huda binti Ibrahim, yang mana dijadualkan pada hari Rabu bermula pada pukul 10 pagi dan tamat pada pukul 12 tengah hari. Topik pembentangan saya pada hari ini ialah SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti. Jadi, marilah sama-sama kita teruskan ia semua. Dalam meniti arus kemodenan ini, sering kita dikhabarkan dengan info-info dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan SDG. Namun, adakah kita tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan SDG itu? Matlamat Pembangunan Lestari atau dalam bahasa Inggerisnya Sustainable Development Goals, SDG adalah sekumpulan 17 matlamat global yang dirancang untuk menjadi rangka tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lestari untuk semua. SDG yang telah ditetapkan pada tahun 2015 oleh Majlis Umum PBB dan ingin dicapai pada tahun 2030 adalah sebahagian daripada Resolusi 70/1 PBB Agenda 2030. Namun, dalam perbincangan kita pada kali ini, kita hanya membincangkan tentang satu matlamat sahaja daripada 17 matlamat global, iaitu matlamat yang keempat, pendidikan berkualiti. Apa pula yang dimaksudkan dengan pendidikan berkualiti? Matlamat pendidikan berkualiti ialah pastikan pendidikan berkualiti inklusif dan saksama dan mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Di Malaysia, usaha bagi menjayakan matlamat ini, akses kepada pendidikan tinggi sentiasa dipertingkatkan dengan menambah jumlah kemasukan pelajar ke universiti dan institusi pendidikan tinggi, khususnya dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, untuk sesi akademik 2018-2019 pengambilan Jun, 182,409 calon lepasan SPM ditawarkan program pra-universiti, sijil dan diploma di universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran awam di seluruh negara. Jumlah ini meningkat sebanyak 33,409 tempat atau 22% berbanding 149,000 yang ditawarkan pada tahun lalu. Namun begitu, akses tidak selalunya bermaksud kualiti pendidikan atau tamatnya sekolah. Perkara ini dihalang oleh beberapa faktor yang mana membawa kepada ketidakjayaan penuh matlamat ini. Sebagai contoh, 103 juta belia di seluruh negara masih kekurangan kemahiran asas membaca dan lebih daripada 60% daripadanya adalah wanita. Di satu daripada 4 negara, lebih daripada separuh kanak-kanak gagal memenuhi standard penguasaan matematik minimum pada akhir sekolah rendah dan di peringkat menengah rendah. Kadarnya adalah 1 daripada 3 negara. Hal ini menggugat kejayaan sasaran pertama matlamat 4, pendidikan berkualiti, iaitu untuk memastikan bahawa menjelang 2030, semua gadis dan lelaki melengkapkan pendidikan rendah dan menengah percuma, saksama dan berkualiti. Bagi menyelesaikan masalah ini, satu langkah kajian telah dilakukan pada tahun 2019 menggunakan pemodelan komputer untuk menganggarkan pencapaian pendidikan bagi lelaki dan wanita dari tahun 2000 ke 2017. Memetakan hasil bagi setiap negara untuk membantu mengenal pasti bidang yang ketinggalan. Namun, proses ini masih dalam keadaan baru dan memerlukan lebih banyak masa dan penambahbaikan untuk mendapatkan data dan maklumat yang lebih tepat. Perkara ini menunjukkan perkembangan proses yang positif kerana data yang lebih tepat akan membawa kepada proses perkembangan pendidikan berkualiti yang lebih cemerlang. Kesimpulannya, di sini kita nampak dan dapat menyatakan bahawa pendidikan teramatlah penting dalam memacu sesebuah negara. Dan yang terpaling utama sekali, ianya adalah hak terhadap kemanusiaan itu sendiri untuk belajar dan mendapat pendidikan yang secukupnya. Sehingga ada negara yang meletakkan belanjawan kepada pendidikan antara yang tertinggi kerana hanya dengan pendidikan berkualiti sahajalah yang boleh memajukan bangsa dan sesebuah negara. Oleh itu, pelbagai pihak baik negara maupun masyarakat perlulah berganding bahu bersama-sama berjuang menjayakan matlamat keempat SDG ini, iaitu pendidikan berkualiti. Dan semoga matlamat ini dapat dicapai menjelang tahun 2030. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya dan saya harap dengan sedikit perkongsian daripada saya ini dapat membantu anda lebih memahami tentang SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti. Itu sahaja daripada saya. Saya Farid Aiman Ismail.
Assalamualaikum. Bye-bye.